Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Alhamdulillah. Start dah. Saya nak setting kejap. Okay. So hari ni hari Isnin, hari permulaan untuk minggu yang baru. So diharapkan semua urusan-urusan dapat dijalankan. Okay. So saya setting sekejap. Okay. So semalam saya terbaca satu artikel tentang protein. Okay. Apa yang saya rasa saya kena kongsi ialah kenapa ibu hamil dia perlu ambil lebih protein. Kenapa ibu hamil perlu ambil lebih protein, yang selama ni kita ingat protein ni adalah untuk membekalkan orang kata sel barulah kepada ibu dan bayi. So semalam saya terbaca kita kena ambil protein lebih kerana protein mengambil masa yang agak lama untuk dicernakan. Okay. So dengan itu maksudnya tenaga tu boleh diriliskan. So lagi lama, jadi menyebabkan ibu tu kurang rasa cepat lapar. Itu antara dia. So saya cakap, wow, this is an amazing fact. So maksudnya bila kita ambil protein yang lebih, kita kuranglah kita yang nak nak kerap makan tu dan nak selalu cepat lapar. Kerana protein dia sustain dalam badan kita untuk dicernakan tu, dia mengambil masa. Kemudian bila dah jadi fakta itu, maka kita tak adalah nak cakap protein tu memang ada banyak sumber protein, tapi yang bagus ialah tak mengambil masa yang berhari-hari untuk dicernakan. Sebab ada juga jenis protein yang lambat dicernakan, iaitu seperti daging merah. So hari ni nak kongsi kebaikan ambil lebih banyak protein untuk ibu hamil dan apa orang kata bentuk ataupun cadangan protein yang bagus. Okay, saya kongsi. Alright. So hari ni slide saya, kenapa ibu hamil perlu ambil lebih protein. So daripada pembacaan saya, protein ni dia ambil masa untuk dicernakan, jadi mungkin ibu tak rasa cepat lapar. Jadi bagus ambil lebih protein. Okay. Right. Kemudian ada juga protein yang lambat dicernakan, mungkin dalam badan kita, dalam usus tu dalam 2 hari juga. Jadi kalau yang itu tak digalakkan, seperti contoh seperti daging merah. Okay. Right. So kenapa ibu hamil perlu ambil lebih protein. Okay. So apa dia makanan yang berprotein tinggi yang digalakkan lah. Okay. So kalau saya kumpulkan semua maklumat, pertama ialah ikan. Name it, apa-apa ikan lah. Ikan bilis pun ya juga. So ambil lah ikan-ikan segar, ikan laut atau ikan sungai. So dia sangat mengandungi tinggi protein. Okay, so first and foremost ialah ikan. So yang kedua ialah ayam daging putih. So ayam, dia panggil white meat lah. So biasanya white meat ni ialah bahagian dada tu. Bahagian yang atas tu. Okay, so ambil ayam, kalau boleh white meat lah. Okay, kemudian telur juga kaya dengan protein, right? Dan makanan yang berasaskan soya seperti tahu dan tempe. Kemudian daging juga tinggi protein, cuma daging ambil masa yang lama untuk dicernakan. Jadi kalau tengok pada teknik makanan dan cara kita makan, sometimes dia boleh duduk dalam usus kita about 2 hari sebelum dicernakan. So itu tak berapa tak berapa digalakkan. Okay, so lagi makanan yang berprotein tinggi ialah yang berasaskan susu seperti yogurt dan keju. Kan, so kalau yogurt dan keju ni kita selalu fahaman kita kalsium saja kan, sebenarnya dia juga membekalkan protein. Okay, kemudian kekacang, jenis bijirin, banyak sangat dia punya contoh macam quinoa, macam oats, macam almond, a lot.
ya, kacang dan bijirin. Tapi bijirin ni bukan yang bersalut ya, bukan yang bersalut gula ataupun bersalut garam ataupun yang bersalut coklat tu bukan. Okay, so ambil dalam bentuk dia tu lah. Okay, kemudian makanan laut juga dikenal pasti ada kandungan protein, tapi kena tengok juga. Sebab tengok keadaan kesihatan ibu, kalau yang masa hamil tu dia ada masalah darah tinggi dan sebagainya, so elakkan. Okay, so ni adalah makanan berprotein tinggi seperti ikan, apa saja, ayam, daging, ayam tu daging putih ya, bahagian yang daging putih, bahagian breast tu, okay. Telur yang berasaskan soya seperti tahu dan tempe, daging yang berasaskan susu seperti yogurt dan keju, okay, kacang, bijirin dan makanan laut. So ramai yang cakap dulu, ramai ibu yang kata tak minum susu kan, jadi dia kena ambil lah anything yang milk based seperti yogurt dan keju. So katakan macam dia tak ambil juga, okay, so mungkin dia boleh ambil susu daripada biji-bijian lah seperti almond, cashew dan sebagainya. Okay, so sekarang dah banyak pilihan. In fact kalau susu di blend dengan kurma pun dia sangat tinggi, masih tinggi dia punya kandungan protein. Okay, right, so apa itu protein? Protein merupakan komponen yang sangat penting bagi setiap sel dalam tubuh badan kita. Malah rambut dan kuku kita diperbuat daripada protein. Protein digunakan oleh tubuh untuk membina dan memperbaiki tisu. Protein juga penting bagi pembinaan dan pembentukan enzim, hormon dan bahan kimia badan yang lain. So protein merupakan important building block bagi tulang, otot, tulang rawan, kulit dan darah. So banyak kegunaan protein ni, tapi bagaimana untuk ibu hamil? Okay, so kepentingan protein untuk ibu hamil, pengambilan nutrisi yang cukup penting untuk membantu proses pembesaran bayi dalam kandungan dan juga keperluan ibu. Sebab tu kita makan untuk bayi dan juga untuk ibu itu sendiri. Okay, so protein membekalkan asid amino yang diperlukan bagi mencukupi keperluan perkembangan tulang dan otot. Okay, kemudian protein juga mesti ada untuk perkembangan sel baru yang sihat dalam plasenta dan maternal tissue dan menggalakkan penghasilan darah yang sihat. Okay, so keperluan protein akan meningkat apabila kandungan memasuki trimester kedua dan ketiga. Okay, kerana dalam tempoh ini perkembangan bayi sangat cepat, jadi dia perlukan sumber protein untuk membesar. Okay, so protein merupakan komponen yang terpenting. Jadi pengambilan dia memberi kesan kepada bayi, okay, terutamanya untuk pembentukan organ dia dan juga untuk otak dia. So semualah untuk organ dalaman, untuk otak, untuk tulang, kan, untuk kulit, itu semua. Jadi keperluan protein amat kritikal dan sangat penting. Okay, right. So kalau apa jadi saya kongsi apa jadi jika ibu kurang pengambilan protein. Okay, so yang pertama ialah masalah kesihatan bagi ibu dan bayi. Okay, kerana ibu tak cukup nutrisi, jadi ibu selalu lemah, tak bertenaga kerana kurang protein. Kerana pengambilan protein bukan untuk ibu saja tetapi untuk ibu dan juga untuk bayi yang dikandung. Okay, so ibu yang kekurangan protein akan cepat letih, lemah, okay, kemudian menyukarkan ibu untuk menguruskan aktiviti harian. Okay, so ibu yang kekurangan protein juga berisiko untuk mendapat anemia, iaitu kekurangan sel darah merah. Right. Yang keempat ialah kekurangan protein akan menyebabkan penghasilan susu juga mungkin berkurangan. Okay, sebab kita tahu susu dalam susu pun ada protein. Okay, dan kemudian akhir sekali adalah bagi bayi dalam kandungan yang sedang membesar, kekurangan protein boleh memberi kesan kepada perkembangan otot, sendi, tulang, kan, keguguran, kerosakan otak serta risiko kecacatan ketika lahir yang tinggi. Okay, bayi juga mempunyai risiko dilahirkan tidak cukup bulan dan juga risiko kekurangan berat ketika dilahirkan yang boleh menyebabkan bayi dilahirkan pramatang juga boleh menjadi. Okay, sebab apa? Sebab dalam tempoh hamil ibu kurang jaga makan. Sebab tu kita kata kita nak perlu lebihkan protein kerana sebab-sebab ini. Jadi apa risiko dia jika tidak mengambil protein yang cukup ataupun protein yang lebih. Okay, so berlakulah risiko-risiko ini. So ini galeri dia lah. Okay, so ramai yang
ramai ingat just setengah ikan, tapi sebenarnya apa jenis ikan pun adalah tinggi protein. Tapi ada orang tak makan ikan. Dia tak makan ikan, dia resort kepada daging ayam putih yang breast tu, chicken breast tu. Tetapi ada juga yang vegetarian. So bila vegetarian dia kena resort kepada sumber tumbuh-tumbuhan dan juga sumber tumbuh-tumbuhan ataupun macam ke kacang. Macam ke kacang dan sayur. Banyak sebenarnya, tapi kita kongsikan yang memang makanan yang mengandungi protein yang tinggi seperti daging putih ayam ni. Dipanggil white meat, white meat. So meat pun boleh tapi dia lambat dicerna. So kalau teknik masakan dan gaya makan tu tak betul, dia lambat cerna. So ni ikan, telur, ada jenis kekacang ni semua, kekacang, bijirin, this is keju dan susu. Ni sumber utama lah. So boleh tengok kat sini, ikan, ada banyak ikan daging, what is this, chicken, white meat lah, dan juga telur. Ni memang main source lah of protein. So boleh banyakkan bahagian ni, main source of protein. Right? Kemudian yang ni dua memang sangat kaya lah. Bukan saja dengan kalsium tetapi dengan protein. So siapa yang vegetarian tu, dia boleh ambil tahu dan juga tempe. So ni sumber dia lah. Rasanya tak sukar nak mempelbagaikan sumber-sumber protein ni, tapi harapnya dengan dimasak dengan orang kata teknik yang betul lah, supaya zat-zat semua masih ada dalam ni. So itu saja perkongsian saya. Right, so I hope dapat sedikit maklumat. So kenapa perlu ambil lebih protein untuk ibu hamil? Bukan setakat untuk membekalkan tenaga, tetapi dia juga sumber untuk bayi ni dia berkembang dalam kandungan kan, dengan otot dia, untuk otak dia, untuk tulang dia, untuk kulit dia dan sebagainya. Jadi kalau risiko kekurangan protein ni menyebabkan bayi kecil dan mungkin lahir pramatam. Sebab bayi yang kecil dulu saya pernah kongsi dalam below 2.2 ke 2.5 kilo tu mungkin berisiko macam tu. So it's orang kata macam cabaran sikit lah. Jadi kalau boleh ibu dalam hamil dia lebihkan je protein. There's a lot of things untuk ibu dan juga untuk bayi, dan protein untuk rambut, untuk kuku, untuk kulit, very amazing, right? So it's so simple that we can orang kata pilih protein. Dan bagi saya sumber yang saya rasa ringkas tapi superfood ialah telur. Telur pun sumber protein yang sangat tinggi. So ibu hamil memang perlukan. Right. So I think itu saja. Saya kongsi. Sorry saya sometimes I run so many things, jadi saya pun tak sempat nak live. So I take a while jugalah kan nak prepare semua. So I nak kongsi tentang sempena musim PKP ni kan, musim lockdown ni. So Pantang Plus kita dah lancarkan khidmat penghantaran makanan berpantang sekitar Lembah Kelang. So boleh hubungi customer service saya ataupun masuk ke website. Dan kami fikir kebaikan ini adalah untuk ibu supaya dia tidak fokus kepada menghabiskan masa yang banyak di dapur. Kerana ibu tu kena fokus untuk pulihkan diri dia dan juga untuk jaga bayi. Jadi kalau dia banyak kat dapur tu dia banyak merenyah. So dia kurang berehat. Jadi kita fokus untuk berikan ibu supaya dia boleh orang kata jaga diri dia dan jaga bayi. Jadi ada khidmat masakan berpantang. Kemudian kita juga ada kita nak update sekarang ni I think dalam bulan 7 ni adalah proses vaksin yang agak agresif, kerana Malaysia dah ketinggalan. So I think bulan 7 ni kita dengar dapat stok baru dan sebagainya. Jadi ada vaksin yang sesuai untuk ibu hamil dan ibu menyusu. Jadi jangan lupa daftar. Waktu terbaik adalah daripada 18 minggu ke 33 minggu untuk ibu hamil. So dapatkan vaksin yang
sesuai untuk situasi ibu hamil. Right. And finally would be so saya cakap pasal kenapa kita kena ambil lebih protein dan sebagainya. Jadi kami ada ibu percuma untuk ibu download, just download dan dapatkan maklumat tentang panduan pemakanan semasa hamil. Saya sangat pentingkan itu kerana selalu orang kata makan untuk 2 orang, sebenarnya bukan makan untuk 2 orang. Okay, dalam hamil sebenarnya pengambilan makanan, pengambilan kalori yang lebih. Okay, pengambilan kalori yang lebih. Jadi kalau kita makan benda yang tinggi kalori tapi zero nutrisi pun tak boleh juga. Salah saya punya ni sampai dah terjatuh. Okay, so kalau kita makan sumber makanan tu kita tak pasti dia punya sumber, macam contoh banyak minyak atau banyak garam ataupun banyak yang berunsurkan karsinogen, saya pernah kongsi So it doesn't fit the description untuk makan untuk 2 orang. Kita sebenarnya nak nutrisi tu untuk bayi dan juga untuk ibu. Jadi kena pastikan, jadi kena saring betul-betul. Saring makanan ni untuk ibu, okay, dan juga untuk bayi. Okay, nanti tak cukup stamina masa nak bersalin nanti. So itu saya punya concern lah. Okay, so boleh download ibu percuma kami iaitu panduan pemakanan ketika hamil. Okay, so lepas tu okay, apa lagi? Right, so sekarang kita dalam apa kita panggil saya tak sure lah PPN ataupun apa yang satu lagi tu? PPN ataupun saya tak tahu diambang apa dan ada satu lagi. Apa term dia? PPN dengan PKPD ya. Okay, so I tak tahu apa maksud dia. Maybe dia benda yang sama tapi dijenamakan berbeza. So kami kita dalam Pantang Plus kita affected lah PKPD ni. Right, so jika ibu masih banyak lagi bulan sebelum lahir, mungkin tak ada masalah, tapi yang untuk yang terdekat ni memang ada challenge lah sebab kami dalam PKPD. Right, so saya mohon puan-puan doakan untuk semua kita lah ya, rakyat Malaysia dipermudahkan dan dapat menjalankan aktiviti seperti biasa. Kita pun tak nak susahkan kerajaan, jadi kita pun nak, orang kata nak meraih rezeki kan, nak menjana pendapatan dan kemudiannya jika puan boleh bantu kan, sekarang ni ramai yang terkandas dari segi ekonomi, so ada yang kibar bendera putih dan sebagainya. So jika kita ni berkemampuan, kita bantu. Okay, kemudian ramai jugalah saya tengok sekarang ni dah anjurkan food bank. Bantu sebarkan maklumat ini, mungkin ada di kalangan ibu hamil yang terjejas pendapatan kerana orang kata aktiviti ekonomi terpaksa diberhentikan, so boleh bantu ya, sebab ibu hamil dia ada nutrisi yang dia perlukan, jadi mungkin boleh jadi lebih spesifik untuk cakap apa yang diperlukan untuk ibu hamil dan juga ibu menyusu. Okay, so itu saja dan saya doakan semua urusan dipermudahkan. So sama-sama kita berdoa supaya kita cepat keluar daripada kemulut ini dan untuk proses vaksinasi saya harap kita sama-sama boleh lebih ramai dapat vaksin supaya kita jaga kita boleh teruskan kegiatan ekonomi kita. So take care, stay safe, jaga diri baik-baik, banyakkan berdoa. Right, so untuk apa saja kalau puan nak bercakap dengan kami, puan rasa depressed, okay, kami ada customer service untuk menjawab pertanyaan puan. So itu saja untuk hari ini. Okay, so kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.